Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Sekejap, saya nak check audio clear ke tak clear. Ok, nampaknya ok. Dan saya nak sekejap ok. Jadi maaf ya, saya terpaksa buat live lambat sebab kucing saya kena serang, dan dalam percubaan saya untuk bantu dia, saya pun kena serang. Ok, teruk. So saya nak bincang sedikit lah perkembangan terkini dalam politik. Dah masuk soalan dia GTA tak gabung PH ke, ya, ini dah masuk soalan tu. Okey, sebenarnya saya akan sentuh isu pergabungan puak-puak pembangkang ini, tetapi saya ada beberapa perkara nak sampaikan dahulu, ya, sebelum saya sampai kepada babak kerjasama puak-puak pembangkang. Okey, pertama sekali, semua pemimpin pembangkang kurang objektif, ya. Memang salah satu perkara yang perlu dibincangkan bersama adalah kerjasama, dan saya pun sudah katakan, jika GTA tak kerjasama dengan perikatan, ianya satu kebodohan, kerana banyak analisis sudah menunjukkan dengan jelas bahawa GTA dengan sendiri dan perikatan dengan sendiri, dia akan menang sejumlah kerusi pada PRU15 yang tidak setanding dengan jumlah kerusi yang boleh menang jika kerjasama. Bukan kerana apa, kerana daripada kajian yang dilakukan didapati rakyat dia sebenarnya mengutamakan kestabilan. Jadi apabila dia lihat dua gabungan berganding bahu, dia tak kira siapa, dia akan menjurus kepada kedua-dua gandingan itu. Okey, so ini amat jelas daripada keputusan online. Okey, tanpa saya nak cerita apakah percaturan-percaturan yang sedang berlaku. Okey, so benda tu perlu, tetapi selain daripada itu, ya, selain daripada itu pemimpin-pemimpin pembangkang daripada kelompok-kelompok yang ada, termasuk juga Perikatan Nasional yang mendakwa dengan jelas musuh dia adalah Barisan Nasional. Jadi pemimpin-pemimpin pembangkang dan Perikatan Nasional dengan sendirinya perlu lebih objektif berhubung dengan cara penampilan dan langkah-langkah yang diambil dalam memajukan kempen pilihan raya. Okey, jadi bagi saya mudah, is black and white. Is so black and white. Ia amat jelas, ya. Kalau ada orang tak nampak, maka saya tidak tahu nak kata apa. Pertama sekali di depan mata adalah hasil undian-undian dan kajian-kajian jelas menunjukkan, tidak kira acuan mana, ya, pergabungan pembangkang atau tidak bergabung pembangkang, BN akan kalah teruk. Cuma kalau pembangkang ada puak-puak yang berganding bahu, ya, mereka mungkin dengan mudah akan bentuk kerajaan. Kalau tidak berganding bahu, ianya berpecah di kalangan pembangkang, tetapi kita tidak tahu siapa yang akan bentuk kerajaan. Nombor dua, ada risiko jika mana-mana puak dalam pembangkang tidak berganding bahu, sekurang-kurangnya dua puak, ya, ada risiko Barisan Nasional dan Pakatan Harapan akan bentuk kerajaan, akan cuba bentuk kerajaan bersama. Mungkin tidak berjaya, tapi ada risiko akan cuba, sebab jajaran politik baru kerjasama Zahid Anwar ni bukan perkara baru. Banyak bukti, malah pendedahan, pengakuan oleh Zahid sendiri berhubung audio dan sebagainya. Ini cukup jelas. Okay. Nombor tiga, selain daripada semua ni, pemimpin setiap kelompok perlu cukup objektif untuk tahu bahawa perkara utama yang perlu dititik beratkan adalah jumlah yang keluar mengundi, ya. Jadi perlu difikirkan bagaimana untuk memastikan orang keluar mengundi. Saya tahu ramai orang, sudah berjuta rakyat Malaysia sudah melihat video audio video Zahid di Convention MIC, dan semua berjuta rakyat Malaysia sudah tahu
sebenarnya rupa-rupanya Zahid ni dia buat PRU 15 awal ni untuk selamatkan tengkuk dia, atau cuba selamatkan tengkuk dia dan kepimpinan parti-parti komponen Barisan Nasional yang lain. Dan mereka juga sudah melihat keputusan-keputusan undian online dan sebagainya. Jadi rakyat Malaysia tahu, dan mereka sudah sedar Barisan Nasional tidak akan menang, dan saya kira majoriti sudah meluat dengan Zahid, kluster mahkamah dan kleptokrat UMNO. Tetapi masih ada fenomena tak payahlah keluar mengundi. Itu tetap akan ada. Kalau tidak, pilihan raya lepas kita dah nampak 90% keluar mengundi, 95% keluar mengundi. Mengapa tidak? Sebab ada sahaja di kalangan rakyat sejak dulu lagi dia berfikiran, alah, saya keluar tak keluar, undi saya satu sahaja, ya, ada ramai yang akan undi, so tak payah nak keluar, lagipun dah tahu BN akan kalah teruk, jadi tak payah nak keluar dan sebagainya. Orang-orang macam ni ada di kalangan yang berpendidikan maupun yang kurang berpendidikan, ada. Okey, saya jumpa, saya rasa anda pun ada jumpa, dan benda ni sentiasa akan ada. Ada sahaja orang yang rasa undi dia kalau keluar, undi dia satu je tidak akan membawa banyak perubahan. Kita boleh cerita kat mereka, ya, kalau anda berfikir macam tu, kalau semua orang berfikir macam tu, maka ianya akhirnya akan merugikan kita, tapi tidak akan berjaya untuk mempengaruhi orang-orang yang berfikiran sedemikian untuk keluar mengundi. Jadi pemimpin-pemimpin pembangkang ini perlu think out of the box, berfikir di luar kotak. Jadi saya ada satu cadangan. Cadangan saya dikhususkan kepada parti-parti alternatif. Saya tak naklah namakan kelompok mana, tapi parti-parti alternatif, sebab di Johor kita sudah lihat Perikatan bertanding. Dia ada gabungan, Barisan ada gabungan, Pakatan ada gabungan, tetapi parti-parti alternatif lain tak ada gabungan, dan hampir 50% tak keluar mengundi. Jadi itu adalah mungkin saham parti-parti alternatif. Sekarang parti-parti alternatif ada satu kelompok sudah bentuk gabungan, dan saya tak kira anda tahulah gabungan mana yang saya maksudkan. Jadi perkara pertama, kalau saya lah pemimpin gabungan itu, saya akan membuat secara manifesto satu janji. Saya akan beritahu dan dengan ikhlas bahawa andai kata kita menjadi kerajaan, ya, sebagai ganjaran, ya, bukan sogokan, sebagai ganjaran kerana anda menitik beratkan masa depan, kerana anda keluar mengundi, kerana anda menjadi sebahagian daripada keluarga pengundi yang menitik beratkan pentadbiran negara masa depan. Jadi anda lah yang memiliki saham terbesar di dalam kerajaan, dan oleh kerana pengundi berdaftar yang benar-benar keluar mengundi memiliki saham terbesar dalam kerajaan, maka saya berjanji, ya, selepas PRU 15 akan ada insentif yang akan diberikan, contohnya subsidi dalam pengangkutan, ya, ataupun penurunan sedikit dalam cukai pendapatan dan sebagainya. Satu bentuk insentif kerana mereka adalah pemegang saham terbesar yang telah melaksanakan tanggungjawab mereka, dan kita perlu hargai, ya, komitmen mereka kepada membina negara. Ya, ini secara tidak langsung juga akan menjadi faktor pendorong pengundi berdaftar untuk keluar mengundi. Ya, ini satu contoh saya berikan. You have to think out of the box. Sebab sekarang ni parti atau gabungan yang akan menang adalah yang berfikir di luar kotak. Ya, kemudian perlu ada satu benda dalam manifesto yang boleh beritahu kepada rakyat why anda akan berbeza daripada yang lain. Bukan sekadar retorik, orang tak mahu dah. Mungkin contohnya dalam bentuk akuan bersumpah semua calon-calon, dan akuan bersumpah ini menjadi sebahagian daripada manifesto. Ya, langkah-langkah drastik, contohnya salah satu salinan akuan bersumpah diserahkan juga kepada Yang di-Pertuan Agong dan sebagainya. Sesuatu untuk memberitahu, ya, kami tidak akan membenarkan pengkhianatan, kami tidak akan ini, kami tidak akan itu. Jadi pemimpin-pemimpin perlu mengutamakan kempen untuk memastikan semua keluar mengundi, dan perlu memberi keutamaan kepada kempen memberitahu kepada pengundi mengapa anda berbeza kali ini.
So itu perlu dilakukan, ya. Jadi ini adalah satu contoh je. Saya pun ada bercerita kepada kawan saya dan dia pun ada beri beberapa idea. So pelbagai idea dilontarkan, insentif yang boleh diberikan kepada mereka yang melaksanakan tanggungjawab untuk keluar mengundi sebagai sebahagian daripada janji manifesto. BN takkan buat sebab BN harapkan korang keluar mengundi. BN takkan buat, ya. PH pun percayalah takkan buat sebab dia sendiri, dia ada agenda dia tersendiri. Okey, so anda perlu berfikir di luar kotak sebab orang takkan buat. Anda sahaja yang boleh buat dan mampu buat dan mungkin benda ni berjaya. Okey, seperkara lagi hari ini atau semalam lah, sebab sekarang dah lepas pukul 12. Semalam saya membaca berita Syed Saddiq telah diminta, ya, untuk membela diri dalam kes rasuah, kes jenayah dia di mahkamah. Keputusan dibuat, Syed Saddiq tidak dibebaskan, sebaliknya disuruh membela diri. Okey. Jadi sekarang ni, lepas itu dia buat sidang media dan sekarang timbul persoalan sama ada dia perlu bertanding atau tidak sebab dia sekarang ada kes mahkamah yang dia tidak dibebaskan. Okey. Benda ni dia nak bertanding atau tidak, itu bukan keputusan saya, itu keputusan dia. Tetapi saya ada satu mesej buat Syed Saddiq. Sekiranya anda berpegang kepada prinsip dan korbankan, ya, impian untuk bertanding pada PRU 15, maka rakyat akan menilai, memerhati dan berterima kasih kerana keputusan berprinsip yang diambil untuk tidak bertanding kerana berdepan dengan kes jenayah dan mahkamah sudah putuskan ada kes prima facie. Okey. Sekiranya Syed Saddiq bersetuju untuk tidak bertanding, ini akan jadi satu tamparan yang cukup hebat buat kluster Mahkamah UMNO yang kebanyakannya saya difahamkan akan bertanding, termasuk Zahid. Jadi UMNO yang dah sedia nak kena teruk ni, orang yang dah sedia meluat dengan Zahid ni, keadaan akan menjadi lebih teruk jika Syed Saddiq tidak bertanding pada PRU 15 disebabkan kes mahkamah dia. Rakyat akan meludah kepada pemimpin kluster mahkamah yang masih hendak bertanding. Jadi pengorbanan itu, andai kata dibuat oleh Syed Saddiq, akan membawa kesan yang besar, jauh lebih besar berbanding sekarang kepada Zaid Hamidi dan kluster mahkamah. Orang akan perhati benda-benda ni. Sekarang orang tengah peka dan dia akan lihat, Syed Saddiq bukan sekadar berretorika, pembangkang bukan sekadar berretorika. Tengok dia kena kes jenayah dan dia sekarang tidak bertanding. Orang yang dah sedia meluat dengan Zaid Hamidi ni, perasaan meluat tu akan 10 kali ganda dan benda ni akan jadi satu poin berbualan pada PRU 15. Dan atas prinsip yang sama, Lim Guan Eng juga seharusnya tidak bertanding dan berkorban demi the greater good. Sebab apabila pemimpin Pakatan Harapan, dan sekarang ni muda pun dikira sekutu Pakatan Harapan, berteriak, ya, berkenaan dengan keadilan, mana adilnya? Di sana anda rujuk kluster mahkamah, di sini ada kluster mahkamah. So satu peluang keemasan untuk menjadikan kes mahkamah Zahid dan kluster mahkamah UMNO ni sebagai satu titik perbualan yang hangat di PRU 15 adalah sekiranya Syed Saddiq tidak bertanding pada PRU 15 dan begitu juga Lim Guan Eng. Okey, so itu komen saya berhubung dengan Syed Saddiq sebab orang minta saya komen. Kalau tidak saya tak komen. Syed Saddiq bagi saya lantaklah dia nak bertanding ke tidak. Okey, tetapi bila orang minta saya komen, itulah komen saya. Jadi jangan menyesal lah minta saya komen. Okey, so ini sahaja dua perkara sebab pemikiran saya ni kusut sikit. Saya tengah sakit ni. Tengok, cuba lihat. Ni kena serang ni. Kena serang teruk-teruk. Tangan pun dah kebas sikit. Okey, so dah pergi ambil ubat apa semua. Dan so itulah pencerahan saya setakat ini. Saya akan ambil sedikit soalan, 2-3 soalan yang ada. Jadi ada orang tanya,
Tun dengan GTA dengan PH jadi tak? GTA dengan PN jadi tak? Benda yang saya nak sebut pasal perlunya PN dengan GTA bekerjasama tu saya dah sebut berdasarkan kajian, dan saya tidak ingin ungkit-ungkit lagi. Bagi saya is not important, because why? Saya tak suka permainan tarik tali yang dia orang pemimpin ni tengah mainkan. Hari ni Muhyiddin kata, oh kita akan bertanding 3/4 kerusi semua. I think fokus sudah lari lah kedua-dua belah. Saya just tunggu dan kita lihatlah hari penamaan calon. Penumpuan saya hari penamaan calon, dan kemudian saya dengan satu kumpulan akan mengadakan satu siri mesyuarat, dan seterusnya seminggu selepas hari penamaan calon kita akan buat ramalan ketiga, dan juga kajian-kajian online baru berdasarkan percaturan-percaturan yang muktamad. Adakah PN kerjasama dengan GTA ke tidak dan sebagainya. Okey, lepas tu baru saya akan komen. Buat masa ni pemimpin-pemimpin have to think out the box. Okey, parti-parti alternatif tahu ada saham besar sana, jadi anda kena beritahu. Untuk yakinkan mereka keluar mengundi, anda perlu janji dengan mereka satu insentif, bukan berbentuk sogokan, tapi satu insentif kerana mereka melaksanakan tanggungjawab mereka untuk menentukan masa depan negara. Jadi contohnya dari sudut pengurangan kos pengangkutan, subsidi pengangkutan ke kesihatan, not kesihatan, that's too far lah, that's too much ya, tapi mungkin cukai pendapatan kurang sikit ke or something ya, kerana anda telah melaksanakan tanggungjawab anda secara ikhlas dengan membuang undi ya. Percayalah ramai akan keluar mengundi ya. Dan perlu ada satu bentuk manifesto baru, bukan sekadar janji-janji. Perlu ada, contohnya dalam manifesto saya rasa perlu ada banyak akuan bersumpah yang ditandatangani oleh calon-calon. Ini pendapat saya lah ya. Saya cuma lontar pendapat, keputusan akhir adalah keputusan pemimpin parti. I'm just saying whatever you do, think out of the box ya. Ia boleh bawa perbezaan antara anda tidak menang terus dengan anda menang terus. Jangan terkejut ya, sebab anda kena peka terhadap denyutan nadi rakyat. That is what the problem really is. They don't have their fingers on the pulse of the nation. Okay, shock sendiri banyak ada. Okay, so ada soalan tak? Normala lah. Tolak parti penyamun perompak penyangak. Okay ya, kalau kena Khalid Al-Walid, kalau kena serang buat laporan polis. Ya, saya pun dah hantar gambar kucing saya kepada balai polis, dan polis sedang menilai ya, adakah kucing ni telah melakukan satu jenayah ya, dan kita pun tengah rujuk lah nak masuk bawah akta mana ya, sebab kucing kan. Sorry, dia hari ni kamera tinggi sikit. Macam mana sekalipun GTA, PN, GRS warisan parti di Sarawak kena bersatu untuk Malaysia yang lebih baik. Ya, Awi tu masih. Maaf tuan, saya ada soalan bodoh. Tidak ada soalan yang bodoh ya, tidak ada soalan yang bodoh. Apa akan berlaku jika keputusan PRU adalah seri? Makna kata jumlah kerusi atau jumlah undi untuk semua parti adalah sama. Okey, soalan yang lebih baik adalah apa akan berlaku sekiranya tidak ada mana-mana pihak yang menang majoriti. Ya, dia jadi macam parlimen tergantung ya. Jadi akhirnya akan parlimen sebenarnya tergantung, ni semua is just terminologi. Bukan yang itu yang penting sebenarnya. Yang lebih penting adalah tak ada yang majoriti ke, ada yang majoriti ke, siapa yang akan mendapat sokongan majoriti bagi menjadi calon Perdana Menteri. Itu yang lebih penting buat yang di Pertuan Agong, ataupun siapa yang di Pertuan Agong percaya
boleh dapat majoriti sokongan. Ya, tak semestinya ada bukti dia ada majoriti sokongan, tapi yang di-Pertuan Agong yakin dialah yang akan mampu mendapat sokongan majoriti dalam Dewan Rakyat. Sebab itu langkah pertama seterusnya selepas PRU, perlembagaan buta parti. Parti mana-mana parti menang majoriti ke tak menang majoriti itu dah tak penting lagi lepas PRU. I mean, kita boleh ada situasi, of course, kalau ada satu parti, contohnya saya tak nak sebut, okeylah, Barisan Nasional menang besar, which is impossible, ya, menang besar. Of course lah, semua MP dalam Barisan Nasional sudah ada idea siapa nak jadi Perdana Menteri. So secara logiknya Perdana Menteri akan datang dari Barisan Nasional. Tetapi bukan sebab Barisan Nasional menang majoriti, bukan. Barisan Nasional adalah parti, perlembagaan buta parti, yang akhirnya yang penting adalah ahli-ahli Dewan Rakyat dari Barisan Nasional. Oleh kerana mereka majoriti dan mereka menyokong satu orang tu, maka orang tu ada sokongan majoriti untuk jadi Perdana Menteri. So, jika tidak ada parti yang dapat majoriti, tidak ada beza. Apa yang Agong ingin tahu adalah siapa yang mendapat sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat daripada semua belah, ya, semua parti. Sekiranya tiada, Agong masih boleh memilih seorang untuk jadi Perdana Menteri kerana jika Agong yakin pada hemat tuanku bahawa dia akan mendapat sokongan majoriti. Habis cerita. Ianya akhirnya akan berpandu kepada yang di-Pertuan Agong, ya. Atau Agong boleh it's not impossible, dia boleh minta diadakan pilihan raya semula, atau dia boleh mengusulkan membuat darurat politik dan pelbagai perkara lagi. Okey, so itu yang lebih utama, ya, siapa yang akan dapat sokongan untuk jadi Perdana Menteri atau siapa Agong yakin mampu mendapat sokongan majoriti. Remy Ezreal, reality dia pembangkang, kalau nak menang buka kemah besar. Kemah besar ni tak mungkin, sebab PH dengan dia ada dua puak yang nyata. Perikatan ni kita boleh kira pembangkang sebenarnya, sebab pada pilihan raya ni dia lebih kepada pembangkang. Jadi dia ada dua puak, Perikatan dan GTA dan lain-lain, dan PH. PH ni dia nampaknya lah kepimpinan dia tak berpijak di bumi nyata. Jadi tak tahu nak kata apalah. Mereka masih percaya Anwar dapat sokongan untuk jadi Perdana Menteri. Itu saya tak nak komen lah. Okay? Saya tak nak komen. Kebanyakan DN di kawasan Kedah tolak kelas mahkamah. Elias, terima kasih Elias. Bukan Kedah, seluruh negara. Saya cabar setiap seorang. Anda pergi secara rawak, jumpa 10 orang yang anda tak kenal, tanya anda suka tak BN menang. Anda akan terkejut dengan jawapan. Dan banyak kajian-kajian sudah dibuat, ya. Orang meluat gila dengan Barisan Nasional, khususnya Barisan Nasional di bawah kluster mahkamah, ya. Ok, last question. Elias Zaki, PAS setuju ke pembahagian kerusi dengan bersatu di kawasan yang PAS menang, khususnya di Kelantan, Terengganu, Sian, Kedah? Reaksi penyokong PAS macam mana? Oh, itu betul-betul saya tidak tahu. Saya rasa lebih elok kita tunggu hari penamaan calon, dan saya dengan kumpulan saya akan buat kajian-kajian yang sewajarnya, dan mungkin seminggu lepas tu kita akan dapat sedikit sebanyak maklumat. Baik, sehingga saya tengah sakit, ya, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, dan salam kuasa ketiga.